Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia dan petunjuk daripada Allah, dengan kekuatan dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat sama hari ni pada pagi ni untuk berkongsi lagi, ya, mengadakan live lagi, masih diberikan nafas untuk menyaksikan lagi live. Maka kita bersyukur atas semua itu. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-puan yang sedia dan setia, ya, menonton live yang dianjurkan oleh Surah An-Nur, ya. Jadi saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana jalan kita yang kita lalui untuk menuntut ilmu ni ialah satu jihad, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan menjadi satu, kita kata, motivasi lah, ya, untuk kita terus menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dan Allah juga banyak menerangkan mengenai orang yang menuntut ilmu dan kelebihan orang berilmu dalam Al-Quran. Contoh, Allah berfirman yang bermaksud Allah mengangkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat darjat orang yang beriman dan berilmu dalam kalangan kamu dengan beberapa darjat. Jadi maksud dia, kita menuntut ilmu pengetahuan ni, dia takkan pernah rugi, takkan pernah rasa membuang masa. Bahkan setiap yang kita lalui untuk menuntut ilmu ni boleh jadi pahala buat kita. Jadi saya doakan kita sama-sama terus istiqamah. Pagi-pagi pasang live, lepas live tu pula tengok TV, tanyalah ustaz, kan. Jadi benda-benda yang kita buat macam ni mudah-mudahan memberikan petunjuk dan memberikan pahala lah buat kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan istiqamah. Dia kadang-kadang tuan-puan akan datang waktu kita rasa lembek, kita rasa macam tak ada mood, kan, kita rasa malas, tapi lawan perasaan tersebut. Dekatkan diri dengan ilmu. Sebab biasalah, ya, syaitan dan nafsu akan berusaha, ya, memang sifatnya akan membuatkan kita sesat, membuatkan kita nak buat benda yang mengikuti nafsu, yang mungkin akan membinasakan diri kita. Tetapi kita lawan perasaan tu. Jadi kalau tentang menuntut ilmu, nak tengok live ni kan, kadang-kadang ada masa-masa kita rasa enggan, kita rasa tak seronok, tapi teruskan juga. Ya, paksa diri dan mujahadah, itulah jalan untuk kita berjaya, insya-Allah. Baik, saya ucapkan tahniah. Terima kasih kepada, saya tengok sikit Facebook siapa yang berada. Ini biasa nama Bazid Aziz. Saya baca nama Facebook, ya. Firdaus Syamsuib, Arusmil, Surya Rani, Nikmat, Muhammad Saleh, Asma Zuraida. Saya ucapkan tahniah kepada semua. Dan apa khabar tuan-puan semua di rumah pada pagi ni? Boleh ditulis di ruangan komen. Khabar baik, ya. Anda daripada mana, balik kampung ke minggu ni? Ya, boleh kita meriahkan ruangan komen. Sebab lagi banyak kita komen, biasanya live ni akan lagi banyak dia appear, dia akan muncul di timeline kawan-kawan kita, insya-Allah. Baik, hari ni saya nak kongsikan lagi pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bermaksud saya nak berkongsi, ya, berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis kita pagi ni ialah berkaitan dengan peri pentingnya makanan dan peri pentingnya benda-benda yang halal dan thayyibah dalam kehidupan kita. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahu Muslim. Hadis ini bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengarkan baik-baik tuan-puan, ya, tolong dengar baik-baik apakah maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya Allah Taala itu baik. Innallaha Taala tayyib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan Allah tidak menerima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Allah perintahkan kepada orang mukmin dengan apa yang Allah perintahkan kepada sekalian rasul. Maka Allah berfirman, ya, yang mana bermaksud seperti mana yang disebut dalam hadis. Maksudnya, hai sekalian rasul, makanlah daripada apa yang baik-baik dan beramallah akan yang baik. Dan Allah berfirman, hai sekalian orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik-baik yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Kemudian ia menyebutkan bagaimana seorang lelaki yang jauh perjalanannya, yang kusut rambutnya, lagi berdebu mukanya, menghulurkan dua tangannya ke langit berdoa, hai Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb. Padahal orang tadi itu makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan yang haram. Maka Rasulullah mempersoalkan bagaimanakah akan diperkenankan baginya doanya. Ya, hadis ini riwayat oleh Muslim. Baik, Nabi SAW dalam hadis ini, kalau kita perhatikan, ya, saya baca panjang, ya, pendek ceritanya, Nabi pernah bersabda, Allah itu baik dan Allah sukakan sesuatu yang baik. Dan Nabi bacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ya, pesanan kepada orang beriman ni, hai sekalian orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah, ya, daripada segala yang baik-baik yang telah direzekikan kepada kamu. Ini firman Allah. Kemudian Nabi sebutkan bagaimana ada seorang lelaki, ya, yang jauh perjalanannya, dia berada dalam keadaan musafir, yang mana perjalanan tersebut susah sehingga menyebabkan muka dia berdebu, ya, kusut rambut dia. Tapi orang ini, walaupun dia dalam keadaan begitu, bila dia angkat tangan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, Nabi persoalkan bagaimana Allah nak mengabulkan doanya sedangkan dia punya pakaian haram, mulutnya disuapkan dengan benda yang haram. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita satu peringatan berkaitan dengan pentingnya menjaga apa yang masuk ke dalam badan kita. Kenapa? Sebab kalau perkara yang tidak baik masuk ke dalam badan kita, dia akan boleh menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang kupasan seterusnya. Nabi menjelaskan dalam hadis ini, Allah itu baik. Innallaha Ta'ala tayyib. Dan Allah itu baik dan tidak menerima melainkan yang baik. Tayyib di sini bermaksud apa dia? Maksudnya ialah yang suci dan bersih daripada keburukan dalam amal dan harta benda. Allah itu suci, Allah itu bersih daripada keburukan yang ada pada amal kita dan harta benda kita. Dan Allah yang bersifat baik itu juga tidak akan menerima daripada seseorang yang mana amal dia dicemari oleh riya, oleh bangga dan sedekah daripada harta yang haram. Sebab sifat yang mengotorkan amal dan sedekah bukanlah dari sesuatu yang baik. Ya, Allah dia tidak terima kalau amal tersebut nampak macam baik di luarannya, tetapi rupa-rupanya dia rosak kerana adanya takbur, adanya riya dan sedekah yang mungkin mengharapkan ganjaran lain selain daripada mengharap pandangan Allah.
tidak ikhlas. Kita jangan ingat pakaiannya nampak kotor, tuan-puan. Amalan kita ni, amalan kita solat ni, ya, kita menuntut ilmu, kita bersedekah, kita berzakat, kita haji dan umrah. Di sebalik amalan tersebut, biar kerana Allah. Sebab amal ini dikotori bila dia dilakukan bukan kerana Allah, bila dia telah dicemarkan oleh penyakit-penyakit batin. Contohnya riak, mengharap orang pandang, mengharap orang memperkatakannya, sum'ah. Kita rasa takbur, oh aku hebat, pagi dengar live dah, hebat aku. Ya, oh solat fajar, ya, solat subuh, lepas tu dengar live pula, oh hebat aku. Ya, tengok contoh kalau ada pasangan, suami pun tak hebat macam ni, bini pun tak hebat macam ni dari sudut bab istiqomahnya. Aku ni pagi-pagi, akulah orang pertama. Contoh, akulah orang yang akan duduk depan laptop dengan ceramah. Dia benda tu halus, dia tak nampak. Tapi dia boleh mengotorkan amalan. Sebab tu banyak-banyak doa apa dia? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah ya Allah, terimalah amalan kami. Jangan biar dikotor ni oleh benda-benda yang boleh merosakkan amal. Sebab Allah yang baik tidak menerima melainkan perkara yang baik. Dan amalan yang telah dikotori oleh penyakit-penyakit batin. Kau rasa riak, nak berharap orang pandang, nak harap orang sedar ni kebaikan yang kita buat. Kemudian rasa apa dia? Takbur. Dia rasa lebih daripada orang. Oh, akulah terror, boleh solat sunat rawatib, boleh puasa sunat istiqamah. Ya, kadang-kadang dengan pasangan pun kita boleh berbangga sebab pasangan tahu kita buat apa. Bangun tahajud. Apa orang tua ni tak bangun-bangun, orang dah kejut. Contoh kita ni boleh je bangun tahajud. Pasal suami tak boleh, contoh perempuan ni. Ya. Jadi benda-benda ni merosakkan amalan. Ya, sum'ah, mengharap orang memperkatakan, nak dengar ni orang kata pasal kita ni. Oh hebat, itu akak tu lah tu yang sedekah banyak itu. Kumpul dana nak buat parking surau, akak tu lah yang sedekah banyak tu. Oh seronok dengar, subhanallah. Minta jauh lah tuan-puan, minta jauh. Ya, nastaghfirullahalazim. Perkara-perkara macam ni tuan-puan, penyakit-penyakit batin yang benda kita tak nampak, dia boleh merosakkan dan mencemarkan amalan. Ikhlas dia tak boleh bercampur dengan selainnya. Ikhlas dia buat kerana Allah, dia tak boleh bercampur dengan penyakit-penyakit batin. Oleh itu, kena jaga amalan yang kita lakukan supaya dia lurus, dia baik. Bukan sahaja kulit di luar, kosmetik orang panggil. Bukan sahaja nampak buat amal ibadat banyak, tapi kena jaga juga adakah ibadah ini diterima di sisi Allah. Ya. Dan kita tengok amal yang mempunyai hubungan dengan makanan dan minuman, iaitu makanan dan minuman hendaklah daripada yang halal. Amalan ini selain daripada kita memperhatikan dari sudut batin dia tu, amalan biar ikhlas, bebas daripada pengharapan pandangan makhluk. Ya, tuan-puan yang ada dalam majlis ilmu, kadang-kadang kita orang yang soleh ni, kita soleh lah ya, kita cuba buat baik. Kita orang surau, orang masjid ni, minta maaf, saya nak bagi peringatan bersama, termasuklah pada diri saya, sebab saya sayang pada semua ya. Kalau boleh kita sentiasa bersihkan hati, kita risau. Yang bila orang anggap kita baik, bila orang pandang kita selalu ke surau, bila orang tengok kita selalu pergi majlis agama ni, kadang-kadang dia akan menimbulkan rasa ujub pada diri kita. Ni lagi satu, ujub ni dia tak perlu orang lain. Ujub ni kita takjub dengan diri kita. Oh hebat juga aku ni. Minta maaf ya, dah pencet-pencet, sakit lutut pun boleh lagi buat solat sunat rawatib. Power juga solehah juga aku ni. Istiqamah ni, pagi-pagi pukul 6.40 tekan live, tak pernah miss lagi tahun ni. Kan? Tak pernah miss lagi, power juga aku ni, hebat. Dia cara nak bersihkan hati tu tidak lain tidak pulangkan balik kepada Allah. Segala kehebatan ya, segala kekuatan bila kita nak beramal ibadah ni semuanya dengan izin Allah. Qadarullah Ta'ala, Allah takdirkan, Allah izinkan. Maka bersyukurlah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca kalimah qallah tu banyak-banyak. Mengembalikan balik pada Allah. Bila teringat satu yang hebat yang kita buat, ucap alhamdulillah ya Allah. Kalau kau tak bagi izin, kalau kau tak bagi hidayah, kalau kau tak bagi kekuatan, tak boleh buat ni. Saya sekali kena berdialog.
Terutama untuk kita lah golongan surau, golongan masjid ni, janganlah bercampur amalan yang baik dengan niat-niat, dengan lintasan hati yang tidak baik. Ya, sebab dia boleh mencemarkan. Dan amalan ini juga ada hubungan rapat dengan makanan dan minuman. Macam mana tu? Ya, iaitu makanan dan minuman hendaklah daripada yang halal. Kita nak beramal ibadah ni kena pastikan juga makanan kita ni daripada sumber yang halal. Sebab dia boleh memberikan kesan kepada ibadah dan penerimaan ibadah kita. Yang halal kita kata apa dia? Benda yang baik walaupun benda tu dia tidak lazat. Berbeza dengan zaman sekarang, ya, mungkin kita mencari makanan yang sedap, ya, tanpa mengambil kira halal dan haram. Contohlah dekat Malaysia kan. Yelah dekat Malaysia kadang kita boleh ambil mudah. Pergi bercuti tempat viral, ya. Makan itu, makan ini. Tengok ada orang pakai tudung, kira boleh lah. Walaupun penjualnya bukan Islam. Ya, saya tak katalah wajib penjualnya itu Islam. Tapi kena tengok keadaannya, ya. Kalau gerainya, contoh gerai cendol, gerai apa, benda-benda mi ke mi, ya. Mi ada daging sikit dalam tu. Masakan-masakan tu kadang orang pergi, minta maaf sebut, ya, pergi belah-belah tempat percutian, orang kongsikan tempat makanan yang tular ataupun viral. Kita pun pergi, nampak gaya ada tulisan-tulisan yang macam bukan tempat orang Islam biasa makan, ya. Macam tempat yang tak biasa ni kan. Tapi tengok orang kata sedap ni. Ramai pula tu pelanggan, tengok ada yang pakai tudung. Akhirnya jadi je lah, ya. Bukanlah saya nak kata kena over fikir tu. Tapi sebab kita di Malaysia, kita ada banyak pilihan. Banyak kedai makan yang diyakini halal. Pergi kepada yang diyakini halal. Jangan kerana nafsu kita, jangan kerana kita nak yang sedap, yang viral, sampai lupa halal haram. Sebab apa? Sebab makanan kita yang baik, dia berkadar terus dengan amalan kita. Dan halal ni bukan sahaja dari sudut dia punya status halal makanan itu, tetapi juga bagaimana cara kita membawa makanan itu dalam hidup kita. Duit yang kita guna untuk beli makanan itu, makanan tu kita dapat macam mana, ini juga bergantung kepada, ini juga memberikan kesan kepada amalan kita. Jadi tuan-puan bawa balik ke rumah, jangan bawa balik makanan haram. Jangan bawa balik makanan yang kita ambil, contohlah, ya, cikgu AJK kat sekolah. Ada makanan lebih-lebih, okey kita ambil. Pastikan dulu boleh ambil ke tidak. Nak bawa balik ni bukan benda main-main ni. Harta benda sekolah, pensel, pemadam. Samalah macam kita berada di organisasi, biar besar biar kecil pun, ya. Orang kecil dengan cara, orang berjawatan kecil dengan cara berjawatan kecil. Orang berjawatan besar dengan cara jawatan besar. Contoh duit daripada rasuah dan sebagainya. Semua ni akan berikan kesan, bukan sikit, dia akan berikan kesan kepada bagaimana seseorang itu membesar, ya, bagaimana akhlak perilaku, bagaimana Allah nak menerima doa dan permintaan dia. Semua ni ada kesan, ya, daripada makanan yang kita ambil. Sama ada makanan itu sendiri halal ataupun haram. Dan juga bagaimana kita nak tengok sumber makanan itu didapatkan macam mana. Sebab tu jangan ambil mudah. Baru ni khutbah menyebutkan berkaitan dengan rasuah. Betul, berkaitan dengan rasuah ni. Kadang kita fikir, oh, orang besar-besar tu tak nak tangkap pula. Apa kata kita jaga diri kita dulu. Jaga kehidupan kita. Tengok apa yang kita buat balik masuk ke dalam rumah tu. Berikan makanan yang betul-betul halal dan baik kepada ahli keluarga kita. Ya, sebab itu kadang-kadang bila tengok akhlak anak kita lain macam akhlak dia. Lain macam teruk. Lain macam teruk. Cuba tengok sumber makanan macam mana. Cuba tengok apa yang kita bawa balik kepada rumah kita. Cuba tengok apa yang kita tunjuk tu satu. Didikan terus tu satu. Di sebaliknya makanan yang kita bawa. Sebab makanan yang haram, makanan yang tidak baik, sama ada makanan itu sendiri haram ataupun tak baik, ataupun sumber mendapatkan makanan tu, duit itu kata duit haram, duit kotor ke kita buat beli makanan, semua ini akan beri kesan kepada doa kita tu, akan beri kesan kepada akhlak dan tingkah laku, dan dia akan bagi kesan kepada hati kita.
Ini kena ingat. Sebab itu berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam badan kita. Spesifiknya pada pagi ni nak sebut berkaitan dengan makanan. Waktu Allah firman dalam surah Al-Mu'minun, ya, makanlah dari yang baik dan beramallah akan yang baik. Dan kita tengok lagi, ya, apakah kepentingan. Makanan yang baik ni juga penting sebab kalau makanan yang tidak baik, orang yang memakan makanan yang tidak baik akan tidak diperkenankan doanya. Ya, Nabi SAW cerita dalam hadis ini ada orang lelaki yang kelihatan kusut rambutnya kerana tak dibersihkan rambut dia tu. Ya, kemudian berdebu muka dia, menunjukkan apa dia? Lama dan jauhnya perjalanannya. Kemudian dia angkat tangan berdoa kepada Allah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kira bersungguhlah tu, ya Rab, ya Rab. Ya, sampaikanlah hajatku. Ya, demikianlah orang ini bersungguh-sungguh untuk diterima doanya. Ya, tetapi Nabi sebutkan bagaimanalah Allah nak menerima doa dia. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan disuapkan ke mulutnya dengan yang haram sehingga menjadi darah daging dia, maka bagaimana nak diperkenankan doa dia? Ini kita melihat Nabi bagi satu contoh kepada kita. Ya, ada walaupun ada seorang lelaki, ya, nampak jauh perjalanan dia dalam keadaan susah bermusafir, doa pada Allah, ya, tetapi Allah tidak memperkenankan doa orang yang makan makanan yang haram, pakai pakaian yang haram, masukkan ke dalam mulutnya makanan yang haram. Ini kita kena jaga-jaga. Dan yang haram ni bukan kita tengok daripada makanan tu sendiri saja, tetapi ialah dari sudut bagaimana perkara itu didapatkan. Oleh itu jangan mudah-mudah buat balik benda free pada pejabat. Minta maaf sebut, ya. Jangan mudah-mudah rasa ni boleh ambil. Orang putih kata better safe than sorry. Ya. Stationeries lebih-lebih, rim kertas A4 ke ambil balik rumah. Betul-betul lebih ke? Ya, betul-betul ke memang boleh buat balik? Betul-betul boleh ambil ke? Betul, kena berhati-hati. Sebab semua ni akan bagi kesan kepada hati, kepada penerimaan doa dan amalan, dan kepada akhlak kita. Sebab tu kena berjaga-jaga. Dan sikit lagi, ya, orang yang memakan makanan yang haram juga, ya, tertolak amalan-amalan dia. Contoh, ada orang mungkin dia buat benda haram. Dia ambil harta orang, dia tak bayar zakat ke, kemudian dia, minta maaf sebut lagi, berasuah ke apa kan. Kemudian dia nak cuci tu, dia kata dia nak cuci tu, dia bersedekah, boleh tak? Ya, dia buat bisnes, ada songlap sikit, ambil sana sikit, ambil sini sikit, buat transaksi haram sikit, kemudian dia bagi sedekah banyak. Tidak boleh. Sedekah tidak boleh mencuci harta yang haram. Sedekah tidak boleh menukar amalan yang haram menjadi amalan yang harus. Sedekah tidak boleh mensucikan harta yang haram yang sengaja diambil. Ya, kena ingat ni. Tak boleh. Bahkan perbuatan sedekah itu pun boleh jadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi janganlah kita buat benda yang sia-sia. Baik, dan kita tengok Allah tidak menerima sedekah dengan harta yang haram, kerana orang yang bersedekah itu melakukan sesuatu yang terlarang, iaitu menggunakan milik orang lain. Baik, dan ada antara ulama' juga menerangkan, ya, kalau kita sedekah dengan harta yang haram ini, ada dua perkara. Pertama, orang yang bersedekah itu seseorang yang perampas. Ya, sedekah dia itu tak diterima sebab dia rampas harta orang lain. Dan yang kedua, ulama' berpendapat juga orang yang bersedekah tu, dia bersedekah tu dan pahala itu dapat untuk orang yang memiliki harta itu. Ya, kerana ia tidak berupaya mengembalikan balik kepada orang itu dan kepada warisnya. Sedekah ini menurut kebanyakan pendapat ulama', antaranya Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad, sedekah ini ialah harus, dan orang yang mempunyai harta itu mendapat manfaatnya di akhirat kerana orang itu terhalang mendapat hartanya di dunia. Tapi untuk orang yang ambil harta itu dan bersedekah, dia tak dapat apa-apa, melainkan dapat dosa semata-mata.
Ya, sebab itu janganlah makan harta yang haram dengan alasan nanti kita sedekah lah, nak buat rasa bagus. Duit ni nanti kita bawa pergi Mekah, pergi umrah, dia tidak membersihkan duit tersebut. Sebab asalnya duit itu ialah haram. Dan bila dimakan masuk ke dalam kita, badan kita, dia akan memberikan kesan kepada hati kita, kepada penerimaan amalan kita, dan kepada penerimaan doa kita. Jadi kena rasa takut dan kena rasa ambil pengajaran lah tuan-puan. Ya, yang kedua, doa orang yang dimakan, minum dan pakaiannya haram tidak diterima oleh Allah kerana sebenarnya orang ini kotor. Ya, jadi pengajaran-pengajaran ini perlu kita ambil lah supaya kita hindarkan diri. Dan kalau kita nak tengok zaman sekarang, janganlah kita berdolak dalih dengan memandang kepada orang kecil-kecil rasuah nak denda, orang besar tak denda. Boleh tak kita ambil tanggungjawab sendiri kepada perbuatan kita? Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia yang bernyawa tu dia bertanggungjawab ke atas apa yang dia lakukan. Oleh tu tuan-puan, kita jaga kita lah. Ayat tu, jaga amal kita sendiri. Jaga supaya kita tak terbawa benda kotor masuk ke dalam rumah, tak terbawa benda yang haram. Saya pernah terbaca kisah, mungkin kisah ini hanya kisah kelakar ataupun mungkin juga kisah rekaan, wallahualam, saya tak pasti. Tapi kisah ni sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Ada seorang ayah ni, dia datang ke sekolah. Dia dipanggil ke sekolah. Saya baca kisah ni tapi saya rasa nak bawa. Wallahualam sama ada kisah rekaan ataupun kisah yang benar, ya. Tapi kisah ni sangat-sangat bermanfaat. Baik, ayah ni dia dipanggil ke sekolah kerana anaknya itu dituduh mencuri pensel kawan dia. Ya, anak dia buat curi pensel kawan dekat sekolah, cikgu panggil ayah. Ayahnya datang ke pejabat, ya, anak dia ada tunggu situ. Cikgu katalah, "Cik, minta maaf lah panggil ke pejabat. Ya, sebenarnya anak cik ni ditangkap sebab dia mencuri, dia suka mencuri pensel kawan-kawan dia. Suka curi anak tulis, tangan dia gatal nak mencuri." Ayah ni pun being a good father kan, jadi ayah yang baik, dia marah anak tu dekat depan cikgu. "Kenapa mencuri pensel orang? Kan ayah dah baik, kenapa tak guna pensel pula kenapa tak guna pensel yang banyak ayah bawa balik pada pejabat tu?" Ya. Cikgu ni pun tercengang. Rupa-rupanya bukan anak je mencuri, ayah pun mencuri, bawa balik kepada anak. Dapatlah pengajaran, anak pun sama, panjang tangan macam ayah dia. Ini kisah teladan. Ya, kisah-kisah teladan macam ni, saya baca kisah ni dekat majalah. Saya tak pasti kisah benar ke tak, tapi memang kisah ni plot twist lah orang kata. Dan it's happening nowadays tu tak. Ibu ayah marah anak, "Kenapa buat gitu gini perangai tak elok, ya, susah nak dibentuk. Tengok dulu makanan yang dibawa ke dalam rumah." Dan satu-satu, jangan bermudah juga ambil apa-apa kat pejabat. Pastikan dulu memang boleh ambil. Contohlah, ada lebih-lebih memang boleh, kadang-kadang bos bagi ambil, baru ambil. Jangan ambil benda yang tak diyakini, biar tinggal, tak apa. Jangan daripada kita tersalah ambil. Sebab benda ni bukan kesan dia sikit, tapi kesan dia besar. Walaupun makhluk tak tahu, Allah maha mencatat dan Allah maha halus penelitiannya. Ya, sebab itu kalau ada rasa masalah banyak pada anak-anak ke, fikir balik dan doalah pada Allah, berikanlah, tunjukkanlah jalan mana yang mungkin ada tersilap. Adapun kalau itu memang ujian pada Allah, tak apalah, hadapilah. Ya, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Hadis kita baca hari ini ialah Nabi memberi peringatan bahawa Allah hanya menerima makanan yang baik, sumber-sumber yang halal dan pakaian yang baik. Segala yang tidak dibeli dengan harta yang haram. Siapa yang makan makanan yang haram daripada sumber yang haram, jadi darah daging, pakai pakaian yang dibeli pada sumber yang haram, dapat dengan sumber yang haram, maka antara kesannya ialah amalannya tidak diterima, doanya tidak diterima, dan memberi kesan juga kepada hati. Jadi tuan-puan, jagalah diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita sentiasa memberikan yang halal dan yang terbaik buat ahli keluarga, insya-Allah. Saya minta maaf kalau ada sebarang salah dan silap sepanjang penyampaian saya. Dan tuan-puan, ya, sekali lagi saya nak pesan, biar tersalah tak ambil daripada tersalah ambil. Ya, biarlah orang lain
kalau orang lain nak buat dosa, nak ambil benda-benda yang haram, usah kita kira lah kita ni rugi. Aku tak dapat, aku rugi. Tidak, sebenarnya kita dalam golongan yang untung terlepas daripada benda yang haram. Dan ingat, Allah maha halus penelitiannya. Tidak ada benda yang terlepas daripada hisab dan pandangan Allah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Maghrib ni daripada Ustaz Zul Ramli. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-puan kita semua sentiasa istiqamah mengikuti kuliah subuh anjuran surau An-Nur, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum.